Change the world for the better and made us. Kalau bodoh-bodoh cerdik, yang tak sah bodoh tu. Yang kedua, syarat orang yang berwakaf, jangan dipaksa. Tak sah wakaf orang dipaksa. Mak dia kata, Din, mak ni tak ada siapa nak bela. Boleh tak mak duduk dengan kamu? Boleh mak, tapi syarat mak kena wakaf 5,000 dekat surau, baru saya bela mak. Tak sah wakaf tu, sebab dipaksa. Yang ketiga, mesti harta dia sendiri, bukan harta orang lain. Saya ni hutang Cik Omar 1,000, janji nak bayar 1 November. Saya pun nak pergi bayar 1 November, RM1,000. Sampai tengah jalan jumpa masjid nak dibuat baru. Saya pun ambil duit Cik Omar 500 bagi kat masjid wakaf. Jumpa dengan Cik Omar, Omar, ni hutang saya 1,000 hari tu, 500 saya bayar. Omar tanya saya, mana lagi 500? Saya dah wakafkan atas nama kamu dekat masjid depan tu. Apa duit aku pula kamu wakaf? Tu pula ni pahala untuk kamu. Ingat kita nak mati semua, oi, kata dia. Memanglah nak mati, tapi aku nak pakai duit. Tak sah. Pasal bukan dia punya. Tuan-tuan ingat cerita 3 Abdul Wahid, dia lelong harta Siddiq Segaraga. Kan Ahmad Nispu tu pun jual barang-barang purba. Bila dia mari panggil, tuan-tuan semua, hari ini Siddiq Segaraga akan beri zakat. Siapa yang nak ambil barang-barangnya, dipersilakan, kata Piramli. Pakat serbu masuk semua. Habis meja-meja Siddiq Segaraga dengan penasihat 25% pun habis diangkut. Duduk atas lantai Ahmad Nispu. Tengah dah Piramli tengok rumah kedai itu kosong. Mai Tok Syekh buat anak yatim pula. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Mereka berjalan slow ya. Pasal apa? Nak habiskan lagu. Daripada jarak jalan tu nak sampai kedai tu dekat je. Kalau jalan laju-laju tak dan habis lagu tu. Piramli pun tanya, ya Tuan Syekh, apa yang Tuan Syekh nak? Saya mencari asrama untuk sekolah anak-anak yatim. Nampak Haji bakhil? Kebetulan Tuan Haji, kebetulan bapak mertua saya nak mewakafkan tanah ini, rumah ini. Masuklah Tuan Haji, inilah rumah anak-anak semua, inilah asrama kita ya anak-anak kita dah muda. Masya Allah. Macam mana hang boleh wakaf? Itu bukan harta kamu, itu harta Siddiq Segaraga. Itu contoh mana boleh wakaf orang punya. Saya ni ustaz sakit nak mati. Saya pesan pada anak saya, kalau bapak mati, kamu pergilah rumah Tok Imam, wakafkan kereta dia untuk anak yatim. Matilah saya. Anak saya pun jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam, sebelum bapak saya mati, dia pesan kereta Tok Imam tu kena wakaf. Menang Tok Imam, pahal pula kereta aku. Apa kena-mengena aku dengan bapak kamu? Oi tuan-tuan, mana boleh macam itu? Wasiat macam itu tak sah. Sebab ada mak yang wasiat pada anak jantan, kamu jangan kahwin dengan dia, kamu kahwin dengan budak itu. Cadangnya perempuan ni dengan laki-laki ni nak kahwin, tak jadi kahwin. Laki-laki tadi kata, sebelum mak saya mati, mak saya pesan suruh kahwin dengan budak tu. Anak dara ni datang jumpa saya, kena ketunaikan wasiat macam ni ustaz. Mana boleh tunai? Wasiat tu melibatkan orang lain. Tak boleh. Wasiat melibatkan harta sendiri, bukan orang lain. Kalau macam tu seronok lah. Din, sebelum mak mati ni, mak nak wasiat pada kamu, kahwinlah dengan Nasir Aziz. Dipilih pula tu Adibah. No, tak nak dia, nak Nasir Aziz je. Tak
kepening nasya tu. Ini kena faham tuan-tuan. Nak wakaf pun mesti harta sendiri. Yang keempat, yang dikatakan harta sendiri, orang yang berwakaf itu ialah orang yang tertentu hidupnya. Kalau orang tu dah mati, maka bolehlah si orang yang hidup mewakafkan kepada orang yang atas nama si mati. Boleh. Dia kata, saya wakafkan tanah ini atas nama mak saya, arwah mak saya. Harus. Okey, ataupun wasiat daripada si mati juga adalah harus. Itu yang pertama. Yang boleh berwakaf juga ialah orang kafir. Kalau orang kafir nak bagi pada tuan-tuan, orang kafir nak bagi pada tuan-tuan ni kapek, boleh ambil? Tak salah. Saya bagi kapek, yang berhormat bagi kapek, balun lah, pun salah. Dipersilakan. Jangan duit yang kita tahu duit haram sudah. Dia bagi peruntukan dia sebagai yang berhormat, silalah. Ataupun raya nanti dia bagi lembu seekor. Untuk balai Islam ni dia bagi lembu seekor. Yang berhormat apa-apa India ke apa ke boleh ambil. Atau ustaz nak korban atas nama India tu, ustaz jangan, tak sah. Saja ku sebelah korban lembu ni atas nama guna segeran kerana tak sahnya, haram lagi ada. Boleh ambil lembu tu. Nak korban atas nama apa ustaz? Ya Allah, itu pun tak tahu bro. Sekarang ni dia bagi lembu. Tuan-tuan letak lembu ni atas pentas. Baik, siapa yang nak korban? Satu bahagian murah aja, 200 saja. Bagi 200 je, 200 je. Tempat lain 400. Saya 200. Kita balik Islam pasal lembu free 200 saja. Ambil 7 orang, dapat 1400. Masuklah tabung surau. Itulah cara dia. Jangan duk pening pula. Sekarang nak buh nama siapa? Pengurusi kata nama saya lah. Saya pengurusi surau. Banyak cantik bro. Kami nak dapat apa ni? Sekarang jalannya ialah buka tender. Siapa yang nak bagi korban paling tinggi untuk 7 bahagian? Ataupun saya nak buat seekor lembu tu, saya seorang, saya beli 3,000, saya korban. Alhamdulillah. Bawa loceng lah. 3,001, 3,002, 3,003. Silakan. Bukannya susah. Ada tempat yang bergaduh, ada tempat yang halau lembu tu balik. Mana sah? Orang India bagi. La ilaha illallah. Apalah tak cerodik tuan-tuan. Orang bagi, ambil. Cara dia gitulah. Masukkan tabung balik. Baik. Itu syarat yang rukun yang pertama. Rukun wakaf yang kedua ialah harta yang diwakafkan. Mesti jelas. Harta tu apa? Berfaedah, tahan lama, hak milik dia, bermanfaat, kekal lama. Ini dipanggil sebagai rukun wakaf nombor 2. Yang ketiga, kepada siapa dia wakafkan? Sekolah ke, anak yatim ke, masjid ke, orang individu ke? Yang haram wakaf ialah untuk diri sendiri. Aku wakafkan rumah ini untuk diri aku. Gila ke peruntuk? Tak sah. Tapi dia boleh wakaf pada anak-anak dia. Aku wakafkan rumah ini untuk anak-anak aku. Maknanya anak-anak dia tak boleh wariskan harta tu. Katakan anak dia ada 5 orang. 5 orang ni rumah tu tak boleh bahagi. Wakaf atas 5. Kalau mati 5 ni ustaz, 5 ni mati, apa jadi ustaz? Tak boleh dapat pada cucu. Sebab dia kata wakaf pada anak. Sebab itu kalau tuan-tuan nak wakaf pada anak, tuan-tuan sebut macam ni. Kalau aku mati, rumah ni aku wakaf atas kamu berlima. Kalau kamu berlima mati, cucu tak dapat, menantu tak dapat, isteri kamu pun tak dapat, suami kamu pun tak dapat. Wakaf ni jatuh pada asrama anak-anak yatim. Sah. Sebab itu pembahagian wakaf ada 3. Yang pertama, wakaf yang terjadi awal-awal. Awal-awal dah jadi wakaf.
Saya dengan ini mewakafkan mikrofon ini untuk surau. Awal-awal dah jadi wakaf. Yang ni surau punya. Saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak yatim. Silakan duduk. Sekarang pun dah jadi wakaf. Yang kedua, wakaf di akhir. Saya wakafkan rumah ini selepas saya mati untuk anak-anak yatim. Itu wakaf nombor 2. Wakaf nombor 3, wakaf yang terputus di tengah-tengah. Contoh, saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak yatim. Baitur Ridwan. Kalau Baitur Ridwan tutup, saya wakafkan pula tanah ini kepada asrama anak yatim Baitul Ihsan. Maknanya dia terputus di tengah-tengah. Okey. Termasuk juga yang tidak sah wakaf ialah wakaf bertempoh. Saya wakafkan ladang kelapa sawit ni sampai 20-20. Sebab 20-20 saya nak pencing. Saya nak ambil balik. Jadi sebelum saya ambil ni, ambillah dulu kat masjid saya wakaf. Tidak sah wakafnya. Dan yang keempat, rukun wakaf ialah lafaz. Tuan-tuan kena lafaz. Saya wakafkan RM500 ini untuk membeli tanah 10 kaki persegi untuk dibuat masjid. Kena sebut. Jangan duduk diam-diam. Ambil lah. Ambil. Ambil tu untuk apa? Kena sebut saya wakaf. Kalau tak nak sebut, tuan-tuan boleh tulis isi borang. Saya nama sekian-sekian membeli 10 lot kaki persegi dengan harga RM5,000 untuk diwakafkan. Isi borang bagi. Tak payah sebut pun tak apa, tapi isi borang sebut dengan tulisan. Sebab banyak orang yang wakaf senyap-senyap. Bila dia senyap-senyap, walaupun dia niat, dia tak sebut apa tujuan dia bagi duit tanah dan sebagainya, dibimbangi wakaf tersebut tak jadi wakaf yang berpanjangan. Baik, balik pada kita ayat yang saya bacakan tadi. Nombor 1, kata Allah, dunia ni permainan. Nombor 2, kata Allah, dunia ni ialah lahwun, yang melekakan. Makin kita hidup dalam dunia ni, makin seronok. Tuan-tuan duduk dalam dunia ni makin seronok. Dulu kita mana ada televisyen? Ada TV dulu. Tahun 60-an tak ada TV. Tahun 70-an, akhir 70-an baru ada TV. Tu pun rumah ketua kampung dengan rumah tuan tanah Kedawung. Nak tengok combat lo, beratok, duduk atas tangga mengendap kot tikap, nak tengok. Orang susah. Anak pengurusi JKKK tu pula kutip tul, nak tengok Vic Morrow, starring Vic Morrow and Rick Jackson. Seronok benar tuan-tuan, ya Allah. Tengok $6 million man. Yang lapis budak ni dia tak tahu apa. Tengok $6 million man tu, dia lari laju benar tuan-tuan. Nak tengok. Sekarang Masya Allah, dulu TV besar meja, anak boleh menyorok dalam TV. Sekarang TV nipis. Dulu TV besar untung, pencuri nak rompak fikir 4 kali. Nak ambil ke tak ambil, nak ambil tak ambil, berat ni. Lah sekarang senang tuan-tuan, pencuri senang fikir macam talam balik rumah dia. Dengan TV yang canggih, hiburan yang canggih, lagi kita leka sekarang. Itulah dunia. Dulu ada menatang ni, tak ada. Dulu nak telefon, pinjam rumah orang. Nak telefon anak, pinjam telefon rumah orang. Jiran rumah tu dia tengok jam berapa minit. Lagi nak telefon operator berapa cas. Dulu telefon tepi jalan, mana ada telefon rumah, handphone. Sekarang mana ada handphone tepi jalan, orang tak pakai. Bangla dah pakai lah. Nikmat yang Allah bagi
Bila nikmat yang Allah bagi, ramai yang tergelincir. Dia jadi lahwun, dia jadi leka, lalai. Berapa banyak hari ni orang yang lalai, tuan-tuan? Hidup dengan penuh keseronokan. Akhirnya ibadat hilang. Ibadat tak sempat buat. Sebab dia lalai. Keseronokan yang melampau. Tiket mahal pun tak apa. Dia kata mahal pun RM10 berbaloi. Tengok konsert RM200 pun tak apa. Berbaloi-baloi. Piwit. Masya Allah. Leka. Apa yang tak seronoknya, tuan-tuan? Hidup di dunia ni. Maka Allah Ta'ala bagi peringatan. Jangan sampai leka. Ingat, mati boleh sampai bila-bila.